Sambungan suratul Al-An'am ke surat 132. awal juzuk 8. Suratul Al-An'am ke surat 132 ayat 112. Ayat 112. Kita baca ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين. Alhamdulillah hadirin sambung Allah SWT bagi tahu manusia bila degil datang bagaimana dalil pun, datang bagaimana bukti daripada Allah SWT, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Seperti mana orang dulu, orang zaman ni dia akan datang pun sama juga. Dan kalau mereka nak beriman tak boleh juga, Allah Taala tak kena. Sebab nak beriman pun Allah Taala beritahu dalam surah Yunus, "Wa ma kana li nafsin an tu'minu illa bi'idznillah." Tidak ada mana-mana jiwa dapat beriman melainkan dengan izin Allah. Nak masuk ke hadrat Allah ni, nak jadi hamba Allah, nak jadi mukmin ni pun dengan izin Allah SWT. Dia jalan untuk menuju Allah hanya jalan inabah, jalan tunduk, jalan taslim, jalan Islam. Nama Islam itu sendiri gitu. Islam ni taslim pada Allah SWT. Islam pada Allah SWT. Jadi ni Allah Taala bagi tahu hakikat. Tapi kebanyakan manusia jahil. Sambung ayat kita baca ni, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Allah tak begitu. Ini qanun dia. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi. Mana bagi setiap dai, bagi setiap nabi ni sebagai dai. Bagi setiap rasul. Allah Taala bagi tahu. Maka orang yang buat kerja nabi pun akan jadi lagu ni kak. Gapo dia? Aduwwan syayatinal insi wal jinn. Akan dimusuhi oleh musuh yang mana? Akan dimusuhi oleh syaitan. Allah bagi. Demikianlah Allah kami jadikan bagi setiap nabi ni ada musuh. Kami jadi Allah jadikan musuh. Daripada jenis dari syaitan yang mana minal ins wal jin, daripada jenis manusia ataupun jenis jin. Dua-dua. Akan ada manusia yang tak suka. Yang mana yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurur. Jin dan manusia ni saling bantu-membantu, kerjasama. Tak, untuk lawan Nabi, untuk lawan orang yang buat kerja Nabi, nak datangkan pandangan-pandangan, pendapat dia hias zukhrufal qawli ghurur. Dia hias dak pendapat tu, perkataan tu. Ada untuk menipu daya, Allah Taala beritahu. Kalau kita ke mana Quran ni diturunkan ni, syaitan hias dak pada manusia ni. Tak pelik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hok dia sembelih halal, hok Allah Taala mati haram. Ni ketika mana surah ni diturunkan, ini isu. Ni Allah Taala bagi tahu. Dia setiap zaman dia ada benda yang mana benda tu sudah meresap dalam masyarakat. Sebab tu dalam hadis dalam Tirmizi kan tak? Ibnu Abbas bagi tahu sebab sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, tak kenapa hak Allah Taala mati kita tak boleh makan, hak kita mati boleh makan. Masih lagi benda tu sudah meresap dalam masyarakat. So Nabi di Madinah. Benda tu sudah meresap dah. Sebab bila masa haji wida ya Nabi sembelih belakang, unta dan Nabi makan belakang. Nabi makan belakang. Berapa puluh ekor Nabi sembelih. Dia setiap tu Nabi makan belakang. Untuk nak batalkan kefahaman itu. Sebab orang Mekah, orang Arab faham binatang untuk korban ni tak boleh makan. Tak. Dia faham gitu. Dia benda tu sudah meresap dah. Sudah meresap. Hok sembelih tak boleh makan. Hok mampu boleh makan. Jadi Nabi buat balik. Hok sembelih boleh makan, hok mampu tak boleh makan. Jadi Allah Taala bagi tahu, kami jadikan bagi setiap nabi yang ada musuh di kalangan manusia, di kalangan jin, batu-batu. Dan mereka untuk jauhkan manusia ni, mereka buat satu perkataan, satu pendapat. Tak, kalau zaman kita kan atas nama darurat kan, langgar perintah Allah SWT. Tak, atas nama darurat ni, tak, ad-darurah tubihul mahdurat. Kalau ada darurat ni, larangan-larangan pun jadi boleh. Dia comel benda lagu. Tak, perkataan benar, tak, istilah benar, tapi yang digunakan batil. Batil lagu mana, nak tahu batil hak lagu mana? Menyebabkan manusia jauh daripada perintah Allah, batil. Dia mana-mana ni sebenarnya tidak menyebabkan manusia jauh daripada perintah Allah, jauh daripada sunnah Nabi. Mana-mana pendapat, mana-mana fatwa, mana-mana pandangan yang menyebabkan umat ni jauh daripada kitab Allah, jauh daripada sunnah Nabi ni batil belakang. Tapi dihiaskan dengan kaedah-kaedah. Dihias dengan begitu comel sekali. Tak. Seperti mana
Apa dia? Seperti mana istilah yang digunakan, istilah benar. Tak bina hubungan dengan Allah dibina atas dasar hubungan sama-sama makhluk dibina atas dasar mudayaqah. Hubungan dengan Allah SWT dibina atas dasar musamahah. Istilah benar, istilah betul, tapi dihias untuk menjauhkan manusia daripada perintah Allah SWT. Ini Allah Taala bagi tahu cara lama dah. Setan ni di kalangan manusia dan jin yang kehias. Benda-benda gitu mari dalam fikiran ni. Bagaimana nak jawab? Bagaimana supaya benda-benda larangan Allah ni boleh diterima oleh masyarakat? Maka dia guna istilah-istilah. Ni Allah Taala dihias zukhrufal qawli. Ucapan-ucapan yang dihias. Sebab tu manusia jauh daripada Allah SWT. Jauh daripada Allah SWT. Seperti mana permulaan syirik berlaku ke tak? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa ma malak. Hias gitu ya. Tak. Oleh tak lebah. Kita tidak syirik dengan kamu ya Allah, kecuali yang kamu bagi sekutu, yang kamu izin. Dihias. Allah bagi izin. Dalil apa? Jadi. Mbak Ahmad bin Luhai bagi tahu jadi. Dah benda ni jadi dah. Kami dapati orang Syam tu bila kemarau dah suruh batu ni jadi. Suruh batu ni jadi. Maka dia nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua setiap zaman dia ada zukhrufal qawli wa Allah Taala bagi tahu. Walau syaa rabbuka, kemudian Allah Taala sekali lagi bagi tahu. Dan dunia tempat ujian, Ini nak bagi tahu kepada Nabi SAW daripada dai ni supaya tidak terlampau sedih, tidak putus asa. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah SWT walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah SWT nak manusia beriman sungguh, ma fa'alu. Nasib mereka tidak akan lakukan perkara lagu tu. Tidak akan musuhi Nabi, tidak akan. Oleh kerana dah tahu dah Allah SWT nak buat urusan dunia ni tempat ujian, fadharhum wa ma yaftarun. Maka biarkanlah mereka dengan apa yang mereka reka tu. Kemudian Allah Taala bagi ni ayat 113 ni ajib. Siapa dia yang terkesan dengan zukhrufal qawli wa ni? Yang dibuat oleh syaitan, oleh di kalangan manusia dan jin ni, yang menyebabkan perkataan itu manusia jauh. Allah Taala beritahu ni qanun dia ni. Walitasgha ilaihi afidah alladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang akan bagi perhatian, yang akan terima ucapan-ucapan zukhrufal qawli ghurur ni, ucapan yang dihias yang menyebabkan manusia jauh daripada Allah dan Rasul ni. Siapa dia yang akan terima ni? Orang yang terima ni Allah Taala bagi itu orang yang mana dalam hati dia tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Iman dia lemah dengan akhirat. La yu'minuna bil akhirah. Yakin dengan kehidupan akhirat ni lemah, tergesah lalu. Kalau satu orang kehidupan sebenar akhirat maka musibah dunia dia kecil, tak tergesah. Ni Allah nak bagi tahu, ni qanun dia ni. Kami jadikan bagi setiap nabi ni ada musuh di kalangan syaitan yang mana daripada manusia dan jin, yang mana mereka ni akan kerjasama untuk datangkan istilah-istilah yang mereka hiaskan pendapat atau perkataan atau supaya manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa dia yang akan terima perkataan lagu ni? Walitasgha ilaihi afidatul ladzi. Hati-hati yang mana yang akan tunduk pada perkataan gini, siapa dia? La yu'minuna bil akhirah. Hati-hati orang yang mana tidak beriman dengan hari akhirat. Tidak beriman dengan sempurna. Sejauh mana satu orang itu lemah keyakinan tentang akhirat, sejauh tu dia akan terkesan dengan agama zukhrufal qawli ghurara. Dia waliyardahu, dia akan redha dengan pendapat tu. Dia akan boleh terima. Tak apa. Dia boleh terima. Sebab sekarang boleh terima. Tak. Sebab sekarang. Waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dia kerana punca hati tidak beriman dengan akhirat ni, mereka reka dan nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang mereka reka. Allah Taala bagi tahu kepada kita. Jadi ni qanun dia Allah Taala bagi tahu. Sebab tu Quran banyak cerita akhirat ni. Sebab penawar dia ni umat ni, masyarakat ni, kalau kita nak islah kena banyak cerita akhirat. Bila mari kehidupan akhirat, kepentingan akhirat dalam kehidupan dia, mula dia nak selamat akhirat, maka syubhat-syubhat tak hilang. Tapi selagi mana akhirat tak ada belah mana, tak nampak belah mana. Tak. Maka selagi itulah
Lagi tu dia akan degil. Dan ini pun untuk kita je. Sebab tu muzakarah tentang akhirat. Kita Allah Subhanahu Wa Taala perlu dibaca dari rumah kita. Kemudian Allah Taala kembali semula. Apa ghairallahi abtaghi? Adakah selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala kamu nak cari? Tak. Apa ni? Ini kaitan mana ni? Kaitan ittabi' ma uhiya. Kaitan dengan ayat 106. Kaitan dengan ayat wa ma qadarullah ayat 91. Mula cerita tentang Quran. Tak. Dia bermula ni, mula-mula cerita tentang Allah. Tak. Kemudian ayat pujuk Nabi, ayat bagi tahu tentang apa ni? Hujah-hujah yang menyebabkan manusia ragu ni Allah Taala batalkan belakang. Kisah Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Taala bagi tahu mula cerita tentang wahyu ni bila wa ma qadarullah haqqa qadri itu. Tak. Manusia tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau dia berpendapat bahawa mana ada Allah Taala turunkan mana-mana kitab pada mana-mana manusia. Tidak. Bahkan Nabi tanya Bani Israel, tanya ahli kitab tu. Kitab Nabi Musa tu kitab apa dia? Mula dah. Kemudian cerita Quran. Dah Allah nak bagi tahu. Wa hadza kitabun anzalna ayat 92. Kemudian bagi tahu lagi dalil, tidak ada orang lebih zalim lebih daripada orang yang mengaku bahawa dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu sedangkan Allah Taala tak wahyu pada dia. Tidak ada orang yang lebih zalim lebih daripada orang yang mana reka kecek nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagaimana gambar yang Allah Taala gambar kepada kita, subhanahu orang itu nak mati. Malaikat mari kata dia. Kemudian cerita tentang kemudian peringat pada kita tentang akhirat. Kemudian cerita tentang kudrat Allah lagi. Kemudian cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami datangkan ayat dengan pelbagai cara supaya kamu yakin tentang Quran. Kemudian jangan peduli dengan tuduh-tuduh orang, ittabi' ma uhiya ilaik. Ikut apa yang diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad daripada Tuhan kamu. Daripada ayat 106. Kemudian Allah nak bagi tahu usaha-usaha musuh ni supaya jauhkan manusia daripada wahyu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala bagi sebab dia siapa dia? Orang yang mana terkesan dengan cuba-cuba lagu ni. Kemudian kembali semula ni, afa ghairallahi abtaghi hakaman. Adakah aku nak cari selain daripada hukum Allah, sedangkan dialah yang turunkan kepada kamu sebuah kitab yang sangat jelas. Dan orang ahli kitab pun mereka pun beriman, mereka pun percaya, mereka bertahu bahawa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ini benar. Maka oleh kerana itu fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu sekali-kali rasa ragu tentang kebenaran kitab Allah Subhanahu taala. Ini tentang Quran. Wa tammat pun tentang Quran juga. Telah sempurna kalimah Allah ni, Quran ni. Sidqan wa adla, kebenaran dia dan juga keadilan itu telah sempurna belaka Quran. Ini di antara pujian Allah Taala pada Quran. Mana kamu kena berhati dengan kitab Allah ni. Tak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tak akan berubah dah. La mubaddila kalimat, tidak akan berubah dah. Wa huwas samiul alim. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian bagi tahu, jangan ikut orang ramai. Ikut wahyu kan. Allah Taala beritahu wa in tuti aktsara man fil, kalau kamu ikut tak kebanyakan orang ni yudilluka an sabilillah. Mereka akan sesat kamu. Tak kira siapa dia. Tak kira tak lebar mana. Lari inhiraf daripada wahyu, daripada perintah Allah, daripada sunnah Nabi. Tak, walaupun semua ramai, ulama-ulama semua gitu kan. Tak boleh. Tak. Ni Allah Taala bagi tu. Sebelum nak ayat ni ayat bagi tahu Quran wa tammat, telah sempurna dah. Quran ni telah sempurna. Ajaran dalam ni telah sempurna dah. Allah Taala bagi tahu dari sudut mana ni? Sidqan wa adlan. Dari sudut kejujuran, dari sudut keadilan semua. Dari sudut kebenaran dia. Sidqan ni jujur, benar semua. Dia hak ni tak berubah dah, Allah Taala bagi tahu. Pasti sekali. Kemudian nasihat pada kita, jangan ikut orang ramah. Kalau kamu ikut orang ramah, yudilluka an sabilillah. Dia mereka kesesatkan kamu daripada jalan Allah. Sebab apa? Orang ramah ni sandaran mereka ke apa? Zan, in yattabi'una illa dhann. Kedalih. Zan. Wa inhum illa yakhrusun. Dia tidak lain mereka yang ikut sebenarnya ke apa dia? Dusta saja. Nisbah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah, inna rabbaka huwa a'lamu man yadhilun. Sesungguhnya Tuhan kamu lah, dia lah lebih tahu siapa yang sesat daripada jalan dia. Dan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia tahu siapa yang nak hidayah. Muhtadi ni orang yang nak hidayah. Dia lebih tahu siapa yang nak hidayah. Dari siapa dia nak, Allah Taala akan bagi. Allah bagi tahu dalam ayat lain. Siapa dia nak hidayah, Allah Subhanahu taala akan bagi. Man taqarraba ila shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa dia nak hampir dengan Allah Subhanahu sedekah, Allah Taala akan hampir dengan dia sahasta. Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud bab lain, maksud bab bukan nama makan pula. Fakulu mimma dzikra rasulullah. Makanlah daripada apa yang disebutkan nama Allah. Sambung dengan muka surat 142 ayat akhir. Ayat 118. Maksud bab makanan, Fakulu mimma ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fakulu mimma dzikra smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, makanlah daripada sembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita makanan ni? Sebab ini cara untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Makanan ni tak, dia bukan sekadar makan saja, tidak. Makanan ni akan jadi darah daging kita. Jadi Nabi bagi tahu, makan tubuh yang mana tumbuh daripada makanan yang haram kan, maka neraka tu api lebih utama untuk dia. Jadi sebab itulah qadiyah ni Allah SWT berkali-kali ulang dalam surah Baqarah, kita lalu dah. Tak, selepas cerita tentang Allah, tentang semaya maka Allah Ta'ala bagi tahu tentang makan ni. Dan surah ni pun Al-An'am, tentang binatang ternakan. Maka makanlah. Ini penekannya supaya makan hok sembelih disebut nama Allah SWT. Surah ni diturunkan di Mekah. Surah ni kan, kita nak faham Quran ni, kita kena tahu juga surah yang kita baca tu surah apa ni, suasana surah tu diturunkan. Surah ni ketika mana surah ni diturunkan, Nabi di Mekah. Mana ya hadirin hadirat, Nabi ni bukan sahaja berhadapan dengan masalah qadiyah syirik tauhid kan, dan untuk tegakkan tauhid kan. Nabi juga berhadapan dengan masalah halal haram. Tak, ketika mana ayat ni diturunkan ni, orang Mekah ni dah sembelih ni tak boleh makan. Sebahagian lah sembelih lagu mana biasa tak boleh makan ni, binatang-binatang korban, binatang-binatang takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh naik, tak boleh ambil susu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya boleh makan. Maka Allah Ta'ala perintah, makanlah daripada apa yang sembelihan yang kamu sembelih, sebut nama Allah, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan ayat Allah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma, tengok terasa suasana sebahagian orang Islam ni rasa sakit. Tak, kenapa kamu tidak mahu makan daripada sembelihan yang disebut nama Allah, sedangkan Allah Ta'ala sudah jelas kepada kamu gapo dia haram pada kamu. Itu pun bila keadaan darurat boleh juga. Tak, Allah bagi tahu. Jadi ayat ni seperti mana riwayat daripada Tirmizi. Tak, sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk faham, untuk istifham. Tak, apa ya Rasulullah, kok kita sembelih boleh makan, kok Allah Taala mati tak boleh makan, apa jadi lagu tu? Tak, syubhat ni timbul sebab apa? Sebab suasana masyarakat gitu belakang dah. Tak, binatang-binatang mampu ni jadi bangkai ni kan, dikira Allah Taala yang mati kan. Mana yang mati kan? Jadi itu yang diajar oleh setan-setan yang Allah Taala bagi tahu kepada kita. Rasa molek benda lagu tu. Dia ada ruai dia. Jadi bila suasana sudah meresak gitu dalam masyarakat, jadi tiba-tiba nak ubah kan, jadi susah. Jadi ini Nabi telah hadapi keadaan itu. Sebab tu bila diperintah semua makan pun mereka tanya, wa ma lakum alla. Jadi Allah Taala datangkan ayat wa ma lakum alla. Kenapa kamu ni tidak mahu makan daripada binatang-binatang yang disembelih sebut nama Allah? Sedangkan Allah Taala sudah jelas pada kamu gapo tak boleh makan. Tu pun tak boleh makan pun kalau dalam keadaan darurat boleh. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Kebanyakan manusia ni disesatkan oleh hawa mereka, pendapat-pendapat mereka tanpa panduan wahyu. Tak, mereka buat keputusan bagi tahu ni halal ni haram ni tak tanpa sumber daripada wahyu. Tak, mari rasa inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin. Sesungguhnya Allah Taala tahu siapa yang derhaka, yang melampau. Oleh kerana itu wadaru zahiran ismi wa batinah. Oleh kerana itu wahai orang Islam, dituju pada orang Islam, tinggallah dosa-dosa yang zahir ni, dosa-dosa begitu, dosa-dosa yang batin. Tak, zahir lagu mana ni? Kalau bangka makan tak boleh makan. Tak, dah tahu dah. Begitu juga hukum mana kamu sembelih tidak sebut nama Allah tu tak boleh makan. Maka berarti bermula daripada sekarang ni masih lagi takluk dengan makanan. Tak, maka tinggal belaka pastikan tak, binatang-binatang yang tidak sembelih dengan sebut nama Allah tak boleh makan. Binatang-binatang yang mana mampu
Tak disembelih tak boleh makan. Tak, tinggal belaka. Tak, perkara yang larang yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaksibuna al-isma, dak orang yang mana masih lagi melakukan dosa ni. Ismu dalam Quran ni, kalau berarti semua dosa kecil ke dosa besar masuk belaka. Al-ismu. Ismu ni masuk belaka. Tak, dosa besar pun masuk. Dosa kecil pun masuk. Innal ladzina yaksibuna al-isma, orang yang mana melakukan dosa, sayuzawna bima kanu yaktarifun, akan dibalas dengan sebab apa yang mereka buat. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, jangan sekali-kali kamu makan apa yang tidak disebut nama Allah. Kalau kamu makan juga wa innahu lafisq, sesungguhnya itu adalah satu kefasikan, satu kedurhakaan. Dan wa inna syaitana la yuhun, sesungguhnya syaitan ni, iaitu mereka dengan manusia dan jin ni, la yuhuna ila awliyaihim, dan mereka wahyukan sesama mereka pada orang yang walak dengan mereka ni untuk berdebat dengan kamu, untuk bertikah kamu, pelik ni Muhammad. Orang lain gini belaka, orang lain bangkai, Allah Taala mati boleh makan, dia tak boleh pula. Tak. Hendak sebelah pada Allah tiba boleh makan pula. Binatang-binatang suci ni, tak, yang dia niat untuk korban gini boleh makan pula. Jadi khilaf Nabi. Dan Nabi Allah Taala uji dia nak ada lagu tu. Baik nak ajar orang pada Allah, nak dakwah orang, tapi tiba-tiba kita buat ajaran yang mana bertentangan dengan khilaf dengan masyarakat. Ni Allah uji Nabi. Sebab tu kita kena faham dakwah ni lagu mana. Jangan kita buat ikut kepala kita. Tak. Tengok Nabi ni. Masalah tauhid tak selesai. 360 pahala tak selesai lagi. Mari tambah pula masalah lain pula. Masalah apa dia? Orang Mekah ayat halal, Nabi kata haram. Orang Mekah kata haram, Nabi kata halal. Bah nak masuk gila? Dakwah lagu mana? Tidak, dakwah ni bukan masalah cara kita. Dakwah ni kerana perintah Allah. Sebagaimana dakwah tu perintah Allah, cara pun perintah Allah juga. Semua perintah Allah. Dia semua ambil lagu tu. Semua ambil lagu. Mana ada bijak? Mana ada bijak? Semua ni wahyu daripada. Tengok Nabi Nabi bila Tufail mari, bila Tufail tawar pada Nabi, wahai Rasulullah, nampak orang Mekah ni duduk halal kamu ni? Tak. Tufail ajak. Tufail kata mari pak saya. Tufail Ad-Dausi, tak, radhiyallahu anhu, tawar pada Nabi. Pak saya ni ada kekuatan. Dia ada orang dia ada askar dia ada orang jujur dia. Tak. Nabi kata apa? Aku tunggu wahyu daripada Allah. Allah Taala tak ada kata apa. Wahyu. Allah Taala wahyu mana? Hijrah mana? Hijrah ke Madinah. Tak strategik langsung. Tak sesuai langsung. Kalau dengar kalau ikut panggil apa, geopolitik ni tak sesuai. Tak. Orang yang mana tidak ada kekuatan langsung, orang Madinah duk balah macam. Tak. Orang lagu tu kita nak pergi minta bantuan untuk bantu risalah. Tidak, sebab tu dia dakwah ni tak. Daripada Nabi sampai ke umat ni dah terikat dengan wahyu Allah SWT. Allah SWT datang ke kita ada sebagai ujian. Ni tengok ni. Allah Taala bagi tahu. Jangan sekali-kali kamu makan daripada sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Kalau kamu makan ni satu kedurhakaan. Sesungguhnya syaitan ni, tak kira dia manusia dan jin ke, dia wahyu kepada orang yang walak dengan mereka ni supaya berdebat dengan kamu. Allah Taala bagi tahu, tengok pada ni, wa in ata'tumuhum, kalau kamu ikut mereka ni, atas masalah dakwah ke, atas masalah kerana malu Allah ke, kita nak perubahan ni, Allah Taala kata wa in ata'at, kalau kamu ikut mereka, innakum la musyrik, kamu jadi musyrik. Tengok, bab makan musyrik. Baik, ikut perintah bab makan, jadi kafir. Tengok qadiyah, bukan qadiyah kecil. Tak kita malu Allah. Tak. Orang semua kata halal, belakang kita nak kata haram. Jadi kita malu Allah, kita tak boleh kata. Allah Taala kata kalau bukan mengikut cara tu. Tak. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu ikut mereka tu, innakum la musyrikun. Kamu pun jadi musyrik juga. Kamu jadi musyrik juga. Tidak. Kemudian ayat seterusnya tu, tasliyah untuk Nabi, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Ini Allah Taala buat perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sama orang yang mana dulu kan sebelum diterima wahyu kan tak tahu ke satu juga seperti mana mayat juga. Lalu Allah Taala hidupkan dia dengan wahyu. Allah Taala jadikan dia ni asbab hidayah. Allah Taala bagi nur, bagi Quran pada dia. Yamshi bihi finnah. Lalu dia berjalan dengan bawa Quran, dengan bawa hidayah ni di kalangan manusia. Adakah sama dengan orang yang kama masalah seperti mana orang yang mana berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, tak boleh nak keluar daripada kegelapan itu. Sama. Ini Allah Taala suruh kita fikir.
supaya orang Mekah fikir. Dulu kamu dah lagi zulumat, kamu tak tahu nak lagu mana, nak keluar daripada jahiliah tu, tak tahu nak keluar lagu mana. Nabi sendiri pun tak tahu. Nabi usaha habis cara dah. Dengan harta Khadijah, dengan kecerdikan Nabi, 40 tahun Nabi duduk bersama orang Mekah. Falabistu umran min qabli. Tak, Nabi bagi tahu. Aku duduk bersama dengan kamu tempoh yang begitu lama dah. Kamu tahu dah, kenal dah. Tak lihat perubahan kan? Nabi tak lihat perubahan. Tak. Dengan jadikan tempat amanah. Tak. Diri Nabi telah korban dah sebelum ni. Tapi tak tahu, heran lagu mana nak keluar ke, nak selamatkan orang Mekah ni. Bila Allah Taala bagi wahyu pada Nabi, panduan. Ni Allah Taala gambar keadaan. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma. Demikian juga Allah Taala bagi tahu, kami hias pada orang kafir itu apa yang mereka buat tu molek. Wa kadzalika ja'alna fi kulli, demikian juga Allah Taala bagi tahu, ni kanun Allah. Kami jadikan pada setiap negeri ada akabira mujrimiha, ada akabirian, ada pembesar-pembesar dia, penentu-penentu utama. Liyamkuru fiha, untuk dia buat perancangan untuk hapuskan Nabi, untuk hapuskan dai. Ada. Sebab tu bila kita bergerak ni, kita kena faham ni ada ni. Sejauh mana kita bergerak dengan molek tak, maka akan datang musuh. Sebab tu dia kena ada amalan sir. Sebab tu kalau dai ni buat usaha, tak ada amalan secara sembunyi ni, tak. Tahajud tak tahu mana, zikir tak tahu mana, tilawah tak tahu mana kan? Tak boleh. Tak ada apa lama. Tak. Kena jual kok kan, kena beli kok kan. Tak ada. Sebab kerja ni berat kan. Kerja ni berat kan. Tengok Nabi, tengok surah ni kan, awal kan Allah Taala bagi, qad na'lam, sungguh kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka kata pada kamu menyedih kamu. Nabi sedih. Nabi sedih. Tak, kita nak mereka nak kebaikan, tapi mereka tuduh kita macam-macam. Sedih. Jiwa manusia, kita nak perubahan. Tambah-tambah Nabi nampak akhirat dah. Surah ni selepas surah Isra kan, pergi dah akhirat pula. Pergi dah akhirat pula. Lagi lah. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, Allah Taala bagi demikianlah kami jadi kepada setiap negeri ni ada watak-watak macam Abu Lahab, Abu Jahal, ada. Liyamkuru fiha, dia buat perancangan, tak puas hati. Tak puas hati. Tak puas hati. Tak. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim mashun. Tapi sebenarnya mereka tidak merancang. Yamkuru ni perancangan untuk bagi nak hapuskan secara sembunyi. Itu makar tu. Dan mereka tidak buat perancangan secara sembunyi untuk hapus, melainkan untuk hapuskan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tak khabar. Mereka tak sedar. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya misla ma utiya Rasulullah. Bila datang pada mereka ayat, bukti-bukti, mereka kata kau pula, kami tak akan beriman sehingga kami diberi seperti mana diberi Rasul-Rasul sebelum ni. Yang kami tahu, Nabi Musa dapat lagu mana, Nabi Isa dapat lagu mana, bukti dia sebagai Rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih tahu lagu mana nak atur risalah dia. Allah lebih tahu lagu mana nak atur risalah dia. Sayusibul ladzina ajramu sagharun, akan menimpa orang yang mana derhaka pada Allah ni kepada kehinaan di sisi Allah. Dan balik akhirat nanti azabun syadid bima kanu yamkurun, sebab kerana perancangan mereka tu hapuskan Nabi dari Islam. Faman yuridillah, kemudian Allah Taala bagi tahu. Siapa dia Allah Taala nak bagi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah Taala akan lapangkan dada dia untuk Islam, untuk taslim pada Allah. Tapi wa man yurid an yudillah, bila Allah Taala nak sesatkan satu orang tu, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah Taala jadikan dada dia dengan Islam ni dayiq, sempit. Tak boleh. Jadi sempit. Ka'annama yas'adu, seolah-olah dia naik di tempat yang tinggi. Allah bagi ka'annahu yas'adu fis sama', seperti mana dia naik ke langit. Tak ada oksigen. Allah Taala gambar harajan dayiqan harajan. Kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina, demikianlah Allah Taala jadikan ar-rijz kepada orang yang tidak mahu beriman dengan Allah Taala ni. Ar-rijz ni apa dia? Ar-rijz ni najis, khabis, iqab daripada Allah Subhanahu wa taala. Azab boleh belaka. Dan khudlan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Taala jadikan orang lagu ni ar-rijz, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu jadi mukmin. Wa hadha siratu rabbika mustaqim, inilah jalan ni Quran ni. Wa hadha, inilah Quran ni, siratu rabbika mustaqim, jalan Tuhan kamu wahai Muhammad yang lurus. Qad fassalnal ayat, kami sudah jelaskan ayat di kaum untuk mana kaum nak ambil pengajaran. Lahum darus salam inda, bagi mereka janji Allah ni apa? Darus salam, ini tempat yang sebenar, tempat rehat kita sebenar. Ada rumah yang penuh sejahtera, salam, tidak ada lagi gundah gulana, tak ada sedih, tak ada gham, tak ada gapo dah. Allah bagi daru
Assalam, ada semua segi. Allah Assalam, ni rumah dia, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dia Allah lah wali mereka, pelindung mereka, bima kan yang dengan sebab apa yang mereka lakukan masa atas dunia. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, hari yang mana Allah SWT kumpul belaka di akhirat. Bawa kita pergi suasana akhirat. Hari ketika mana Allah telah kumpul semua makhluk ni. Ketika itu Allah Taala titah, ya ma'syaral jin, wahai jin, qad istakthartum minal ins, kamu telah menyesatkan manusia ni. Wahai jin, Allah Taala kita, wahai jin, kamu telah menyesatkan ramai manusia ni. Ada. Wa qala awliya'uhum minal ins, maka berkata orang yang wali yang wala dengan jin di akhirat nanti, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Masa ni nak tunjuk baik ni, tengok ni. Masa ni kan keadaan tak ada arah dah. Tak, bila Allah Taala khitab pada jin lagu tu kan, pakmu sesatkan manusia ramai ni, maka wakil di kalangan manusia seorang. Tak, masa atas dunia duduk baik dengan jin ni, dia kata, ya Allah, sebenarnya kami salah belaka kami ni. Ini semua nak tunjuk baik. Supaya dalam ayat surah Ibrahim, muhti'in wa qani'in, tak tunduk patuh masa tu. Surah Yasin kita juga gambar bila dipanggil ke mari, tak boleh orang panggil sikit. Tak, sebab budak sekolah ke tak, buat salah ke tak, moting kau gapo ke, buat punah gapo tak, cikgu tahu dia tak berigak lagi, tak kena kata, tak kena lagi, tak kena hukum lagi tak. Oh masa tu tak suruh cabut rupuk kau, suruh kebersihan kau, dia dua lagi tak, jiwa bersalah. Ini musuh sana ke, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalan alladhi ajjaltana. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sebahagian kami ini telah ambil manfaat pada sebahagian yang lain, sehinggalah sampai tempoh hajat kami. Allah Taala kata, qala an-nar maswaakum. Tak tunjuk baik secara mana pun, kamu sabar ke tak sabar ke, ada lain-lainnya tak sama je. Maswaakum khalidin, tempat kamu ni an-nar maswaakum, tempat kamu ni neraka, tempat tinggal kamu, kekal dalam itu selama-lamanya. Illa masya, melainkan bila Allah Taala kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, Allah SWT hakim alim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan, demikianlah Allah Taala bagi tahu kami jadikan orang zalim ni sama-sama dia ni akan wala. Qanun Allah. Ini pun fitrah manusia juga. Sebab tu salah ke dia tengok nak tahu satu orang tu, dia tengok saing dia. Sebab Allah Taala buat jadi gitu dah. Tak. Sebab tu Abu Darda kan radhiyallahu anhu, dia kan di antara jadi gubernur juga kan. Jadi Sayyidina Umar atas surat, tolong tulis senarai nama-nama ni jenis buat maksiat dalam tempat kamu. Tak. Sayyidina Umar arahan daripada Amirul Mukminin, cari orang-orang yang mana langgar perintah Allah Taala, jenis buat dosa secara gabah terterang yang lagu ni lah. Tak. Dia sebagai gubernur ni kena tahu. Abu Darda apa surat, dia kata aku nak tahu lagu mana. Anak dia berkata, tak apa bah kita buat. Abu Darda kata, tulis namamu dulu mula. Kalau tahu lagu ni mesti set dia dah ni, pala sekali. Jadi anak dia nama mula. Dia memang lagu tu. Tak konon dia ni. Orang yang tak molek, dia akan duduk dengan set tak molek. Konon Allah Taala al-khabisatul khabisin wal khabisunil khabisat. Tak. Benda-benda tak molek ni hanya disukai oleh orang tak molek. Ngopak, fitnah, tak. Apa dia? Syirik, bid'ah ni tak. Benda-benda gini kan, dia akan disukai oleh orang tak molek. Orang tak molek suka benda tak molek. Ya, benda-benda molek ni hanya disukai oleh orang molek. Orang molek suka benda molek. Ya gitu dah. Allah Taala buat kanun dia gitu dah. Demikianlah Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan orang zalim ni dia akan walak sama-sama dia dengan sebab apa yang mereka telah buat. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai manusia dan jin, alam ya'ti, kamu tengok khitab ni, bukankah telah datang kepada kamu rasul di kalangan kamu sendiri, yakussuna alaikum, yang ceritakan dengan jelas. Yakussu ni cerita satu persatu. Yakussun, sebab tu dia panggil kisah ni mix. Guting pun dengan kata ni juga. Guting kita kat biar jadi sama. Dia sama. Mana berlaku dengan huruf ayat tu dia sama. Sama. Jadi Allah Rasul ni dia akhirat kebenaran akhirat, dia nak biar jahat jadi sama. Ya khusus. Bukankah telah datang pada kamu rasul-rasul di kalangan kamu sendiri yang cerita pada kamu tentang ayat aku, tentang perintah aku, sama seperti mana aku ayat, sama seperti mana kehendak Allah SWT. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dia bagi peringatan tentang perjumpaan dengan aku hari ini. Qalu syahidna ala anfusina, tengok mereka semua jawab,
Mereka berkata apa? Syahidna, kami bersaksi bahawa betul benda tu berlaku pada diri kami. Tapi bapa langgar perintah Rasul. Bapa tak ikut tu. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Kerana mereka telah ditipu oleh dunia. Dunia kan harta, kedudukan, orang ramai. Supaya tengok ni bahaya. Dunia ni bahaya. Tak, dunia ni bahaya. Dia jadi tai yang lalu lidah. Fatwa tu jadi belok lalu. Tak. Sebab apa? Sebab dunia. Dia nak kata. Tak. Sama ada dia ugut ataupun kerana dia nak. Sama ya. Sama. Dia ugut. Dia ugut. Kita tak sih, tapi kalau kita bahaya kita. Tai juga. Tak. Wa gharratuhumul hayatul, Allah Taala berkata ditipu oleh kehidupan dunia ni. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka bersaksi ke atas diri mereka bahawa mereka masa tadi itu kafir pada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur dengan Allah. Mana ahli neraka ni masuk neraka dengan puas hati. Tak ada orang yang masuk neraka dengan apa dia? Dengan keadaan tak puas hati. Semua puas hati. Nak masuk neraka puas hati, masuk surga puas hati. Tak, dia sudut dalil, dia sudut bukti tu. Tak. Dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dzulmin wa ahla. Tengok Allah Taala bagi tahu ni. Demikian itu Allah kata, tidak mungkin Tuhan kamu akan binasakan mana-mana negeri yang buat kezaliman dalam keadaan penduduk tu ghafil. Allah Taala tak akan datangkan azab. Melainkan kena hantar Rasul. Ni qanun Allah Taala. Rasul mari bagi tahu penjelasan, kaum tu tak sikut juga. Selepas diberi penjelasan, barulah datang azab. Baru datang azab. Selagi mana penjelasan tidak diberi kan, diberitahu kepada mereka, sebab tu Allah Taala akan biarkan. Tak negara-negara kafir kan tak. Sebagai Allah Taala biarkan. Dia bawa datang kadang-kadang datang musibah juga. Tu memang sunnah Allah dah untuk sedarkan manusia pada orang mukmin, Allah kena untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Tapi kita tengok negara-negara yang mana buat zalim pada orang Islam gapo ke tak. Allah tak azab dia sebab dakwah tidak sempurna pada dia. Dakwah ni bukan sekadar royak kita tahu tak. Dia kena tunjuk cara hidup Islam. Tak boleh amal. Islam ni boleh diamal. Ni janji Allah SWT. Tidak mungkin Allah Taala binasa mana-mana negeri yang penduduk dia buat zalim. Dalam keadaan penduduk dia ghafil, tak tahu apa satu. Allah Taala tak akan datangkan azab. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likullin darajatun mimma amilu. Setiap perkara Allah Taala begitu ada darjat sudah amal dia. Amal ketaatan juga amal derhaka ni semua ada darjat dia. Tak. Amal baik pun dia ada darjat dia tak sama, ketaatan satu orang tak sama. Kedudukan tak sama. Tak, para nabi, para anbiya tak sama, para sahabat tak sama. Begitu juga ahli neraka pun tak sama juga. Wa rabbuka, dia Tuhan kamu tidaklah Tuhan kamu ghafil amma ya'malun. Ghafil Allah Taala tidak. Ghafil. Ghafil ni apa dia? Tahu tapi dalam Quran ada ghafil, dalam Quran ada nisyan, dalam Quran ada sahar. Ini tiga-tiga dia semua tak sama makna. Ghafil ni kita duduk sibuk, kita bunyi orang masuk, ada orang masuk, tapi siapa dia, apa dia buat tak tahu, tu panggil ghafil. Ghafil. Semua kita kan tak tahu akhirat, tahu tapi tak semaya. Tak apa. Ghafil akhirat. Tahu ke tak tahu? Tak, dia tahu akhirat. Tahu perintah Allah, tapi ghafil dengan perintah Allah. Ghafil daripada hidup, daripada buat persiapan dengan akhirat. Tu ghafil. Nisyan ni rupa tu. Itu iqab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rabbuh, Allah Taala begitu. Ada Tuhan kamu sekali-kali tidak ghafil daripada apa yang dibuat oleh hamba. Semua Allah Taala tahu belakang. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dia Tuhan kamu ni maha ghani, maha kaya, tidak berhajat pada siapa, dia pemilik rahmat. In yasha yudhibukum, kalau kamu tak jadi hamba Allah, tengok Allah Taala boleh hapuskan kamu, Allah Taala ganti orang lain. Ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyatikum, seperti mana Allah SWT lahirkan kamu daripada zuriat orang lain dulu. Ni Allah bagi tahu. Allah Taala tidak, Allah Taala datangkan perintah-perintah dia, ingat Allah Taala nak berhajat pada kita, seperti mana orang Yahudi berasa. Dan in yasha yudhibukum, kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh hapuskan kita. Kemudian Allah Taala bangkit orang lain yang Allah Taala kehendaki. Seperti mana Allah SWT sekarang dibangkitkan kita daripada zuriat orang lain. Sekarang giliran kita ni. Innama tu'aduna la'at, apa yang dijanji pada kamu pasti akan berlaku. Wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak akan dapat berlepas diri. Kita tak boleh lari daripada Allah SWT, melainkan kepada Allah. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amin. Oleh kerana itu wahai Muhammad, katalah pada orang yang degil lagi, ni orang Mekah lah. I'malu ala makan, buatlah menawak ikut cara kamu. Inni amin, aku buat dengan cara aku. Masing-masing selepas diberi penjelasan. Pasal fata'lamun, kamu akan tahu juga. Tahu apa dia? Man takunu lahu aqibatud dar. Siapa dia akan dapat keuntungan? Tak.
bila balik akhirat nanti. Man takun lahu aqibatud dar. Akhirat nanti. Innahu la yuflihu dhann, tapi nak bagi tahu bahawa Allah Taala sudah buat keputusan, orang zalim tidak akan berjaya. Orang yang zalim tidak akan berjaya. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min. Kemudian Allah Taala kritik ni bermula ayat ni Ibnu Abbas bagi tahu kalau kamu nak tahu kejahilan orang Arab, baca dah surah An'am bermula daripada ayat ni sampai seterusnya. Akan apa? Kejahilan mereka. Ni kejahilan mereka. Wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min. Mereka jadikan sebahagian daripada apa yang mereka tanam, dan juga sebahagian daripada binatang ternakan ni sebahagiannya milik Allah Subhanahu. Mereka jadikan. Faqalu hadza lillahi bizam. Mereka kata ini milik Allah mengikut dakwah mereka. Dan hak ni untuk berhala-berhala kami, untuk berhala kami. Fa kana li syurakaihim fala yusinu. Untuk berhala-berhala mereka tak boleh pada Allah. Dan untuk Allah tu boleh pada berhala-berhala mereka. Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka buat. Sungguh buruk apa yang mereka buat. Boleh pada bahala masa, boleh pada batu jaga bahala tu lah. Bukan boleh pada bahala ke apa? Binatang-binatang sebahagian tanaman sebahagian ni tak. Hak ni tak. Kalau kata hak Allah ke tak? Boleh belaka. Kalau kata hak ni tak boleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fama kana li syuraka'i fala yasilu ila Allah. Fama kana lillah fa huwa yasilu ila syuraka'im sa'a ma yahkumun. Wa kadzalika, kemudian Allah Taala bagi tahu qanun Allah. Demikian juga dihias pada kebanyakan orang musyrik ni, gapo dia? Qatl auladihim syuraka'uhum. Untuk bunuh anak mereka. Bunuh untuk buat rebel pada berhala-berhala mereka. Allahu Akbar. Mana Allah Taala bagi tahu qanun manusia bila syirik ni akan menyebabkan ni ibu bagi pokok khabis dipanggil kalimatun khabisah. Kalimah khabis syirik ni dia bukan berhenti lagu tu je. Dia sampai peringkat lama-lama dia akan menghala akan haram tengok. Semua syirik. Tengok Hindu tu, lembu jadi haram ke apa, binatang-binatang jadi haram. Dia kerja lagu tu. Dia tak berhenti setakat tu. Allah Taala bagi tu. Lama-lama dia akan mari mimpi, tok lebah mari mimpi dak. Kemarah kau gapo dak mari dari mimpi gapo dia? Lagu mana nak kemarah ni? Kita nak hilang kemarah tak ada cara lain dah, kena buat rebel, kena korban kan. Mula korban gapo? Mula korban binatang dulu. Dak lama-lama korban okey. Dia main lagu tu. Tu syirik. Dak syirik. Sejarah bagi tahu kita. Dak bila amal bila masuk Mesir ke dak? Sungai ni tak jadi ke? Dak setan main. Dak jin main. Dak sekak. Dak. Jadi lagu mana nak buat? Lagu mana nak supaya air ada semula? Kena korban ke perempuan, anak gadis sunti. Dak tahu dalam sungai tu. Dak bunuh tahu tu. Ini semua jin belakang. Mainan jin. Dak. Iblis dia tak akan puas hati. Dia akan datang. Hatta Nabi kita sendiri tu, Abdullah tu hampir-hampir nak kena ni dah. Nak kena sembelih dah. Nak kena sembelih dah. Saya tak akan biarkan. Ni Allah Taala bagi tu. Demikianlah dihiaskan kepada ramai orang yang mana musyrik dengan Allah ni, bunuh anak mereka di molek. Ni bukan bunuh anak boleh anak tina bunuh dak ni. Ni bunuh anak untuk korban. Atas dasar nama korban. Lirduhum wal yalbisu alaihim dinahum. Di gapo dia untuk binasakan mereka. Lirduhum wal yalbisu alaihim dinahum. Talbis yang datang ke gapo dia? Pelanggaran ataupun tidak betul yang pada dalam agama tu akan ajar mereka benda-benda lagu ni. Walau sya-Allah ma fa'alu. Tengok Allah Taala datang ayat 3 kali dah ni. Kalau Allah Taala kehendaki nasya mereka tak akan buat lagu tu. Wahai Muhammad, nak faham pada kita baru berlaku lagu tu. Allah Taala nak uji Allah Taala belaka. Ayat gini perlu orang mukmin perlu tahu. Kalau tidak orang mukmin heran apa. Dah. Lagu mana keadaan teruk, lagu mana sebenarnya Allah Taala kontrol juga kan. Tidak terlepas daripada kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala begitu. Walau insya-Allah ma fa'al. Fadharuhum ma yatru. Biarkan mereka dengan apa yang mereka reka. Wa qalu hadhi an'amun wa harsun hijr. Mereka kata ni di antara ajaran itu lebah Mekah ni. Mereka kata ini binatang ternakan ni dia juga tanaman ni hijrun. Mana apa? Tak boleh makan. Di sekat. La yata'amuha illa man nasha. Tidak boleh makan ni malaikat apa yang kami nak. Apa yang kami tentukan. Ni tok lebah. Siapa dia man nasha ni? Tok lebah Mekah. Tok lebah Sadadatul Quraisy. Tak, bagi tok lebah. Panda dia buat undang-undang tak. Tak. Ini binatang-binatang ni. Tak. Ni dia bagi tahu binatang sikit-sikit nama-nama hadis istilah wasilah ke, ham ke, saibah ke, macam-macam. Istilah dia buat dah tu. Jadi dia berkata, mereka kata ini binatang-binatang dia ikut tanaman-tanaman ni tak hijrun. Hak ni kena sekat dah. Orang tak boleh sentuh ni. Tak boleh sentuh.
Diguna nama Allah. La yatamuha, tidak ada siapa boleh makan melainkan orang yang kami nak ya. Tok Lebah yang boleh royak. Bila Tok Lebah kata boleh makan, boleh makan. Bizamihim, dengan dakwah mereka. Wa an'amun hurimat zuhuruha, dia ada binatang ternakan diharamkan daripada naik. Wa an'amun la yuzkaruna ismallah 'alaiha iftira'an. Dia ada binatang bila nak sembelih tak disebut nama Allah. Tak sebut nama berhala. Iftira'an 'alaihi, reka belakang ni. Wa sayjzihim bima kanu yaftarun. Allah Taala akan balas dengan apa yang mereka reka tu belakang. Dia kerja dia lagu ni. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatan li dhukurina. Mereka dakwa ni, apa yang ada dalam perut binatang ni kalau beranak ni, kalau tu dia orang jantan, mereka kata apa yang ada dalam perut binatang ni tak sama ada. Biasanya unta dengan biasa berlaku. Lembu tak, biasa kena unta dengan kambing. Mereka kata apa yang ada dalam perut al-an'am ni orang ni boleh makan ya. Orang jantan kita yang boleh makan, orang tino tak boleh makan. Dia jadi lagu tu. Wa muharramun ala azwaj, diharam kepada isteri-isteri kita ni. Macam-macam jadi. Wa in yakum maitatan fahum fi syuraka. Tapi kalau tubik beranak mapuh tak, ataupun binatang itu mapuh tak, beranak mapuh, mak dia mapuh, maka semua boleh makan. Fihi syuraka, jantan melaki tu. Sayzihim wasbahum. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala akan balas apa yang mereka sifatkan. Innahu hakimun. Sungguh Allah Taala hakim alim. Bukan pasal Allah lagu ni. Tak, bukan syarat Allah Subhanahu wa taala. Qad khasira alladhina qatalu, sungguh rugilah orang yang telah bunuh anak-anak mereka. Safaham, kerana bodoh, tanpa ilmu, perbuatan yang bodoh. Wa haramu ma razaqan, dan mereka telah mengharamkan apa yang Allah telah bagi rezeki pada mereka. Iftira, patu guna nama Allah. Oh ya Allah ni haram, ni halal ni. Qad dhallu, mereka telah sesat dan mereka tidak berada di atas petunjuk. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin. Dialah yang sebenarnya yang menyuburkan tanaman-tanaman ni, ma'rushatin wa ghairu ma'rushat. Ini berkenaan dengan tanam pula. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushat. Dialah yang menumbuhkan kebun-kebun, tanaman-tanaman yang mana jenis berhajat pada para, tak, ataupun yang tidak berhajat pada para, tak, jenis tumbuh-tumbuhan seperti mana anggur kan, dia nak apa dia, tempat memegang. Dia ada jenis tanaman yang tidak perlu seperti pokok tamar. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan, dia juga pokok kurma, tanaman-tanaman lain yang pelbagai rasa dia tu. Waz zaitun, buah zaitun, buah rumman, buah delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabihan, ada serupa, ada jenis tak serupa. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu ya muhasadih. Makanlah daripada buah tu, bila dia buah, bila sampai tempoh dia, masa dia, maka tunaikanlah hak dia dan keluarkan sedekah dia, keluarkan zakat dia. Wala tusrifu, jangan kamu melampau. Allah Taala tidak suka pada orang yang melampau. Wa minal an'am, fahmu semula, ada di antara binatang ternakan ni hamulatan wa farsha, yang digunakan sebagai tunggangan dia, juga sebagai hamparan kulit dia. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah daripada apa yang Allah Taala bagi rezeki. Jangan kamu ikut je lah kau santai, sesungguhnya dia musuh kamu yang nyata. Samaniyat azwaj, Allah Taala bagi tahu, samaniyat azwaj, ada 8 pasal. 8 pasal. Ada pasal ke al-an'am, ni 8 pasal ni al-an'am. Min ad-dha'n itsnain wa min al-ma'z itsnain, bigi sepasal, kambing sepasal. Tak, sebenarnya satu jenis. Qul adzakaraini harama amil unthain amma ishtamalat alaihi arhamul unthain. Tengok Allah Taala tanya. Tak, tanya orang Mekah, orang mak, adakah haram itu kerana jantan atau bukan ada tina? Bab apa pucuk pandai-pandai kata haram itu bab apa? Tengok, tak faham. Tak, haram itu bab apa? Bab kerana jantan ke kerana tina? Amma ishtamalat alaihi arhamul unthain, ataupun kerana ada jantan ke hotina tu, sebenarnya jantan retina tu mari daripada rahim hotina juga. Mai hotina juga. Jadi konsep halal haram tu, orang Mekah ni, terbang Mekah ni, Allah Taala suruh Nabi tanya, apa hak ni haram, apa hak ni tak boleh makan, apa hak ni halal pada orang jantan, hak ni haram pada orang tina tu. Atas dasar apa ni? Atas dasar apa pandai-pandai buat lagu ni? Nabbi'uni bi'ilmin, tu nak bagi tahu pada aku berdasarkan ilmu. Ilmu apa dia? Kitab lah. Rasul mana mai ayat in kuntum sadiqin. Begitu juga wa minal iblis ni, daripada unta sepasal, daripada lembu sepasal. Tanya mereka sekali lagi, haram itu sebab apa? Sebab lelaki ke, sebab puai ke? Bukankah kedua-dua tu, lelaki puai tu dia mari daripada rahim orang tina juga? Tak, mari daripada rahim puai juga. Kalau sebab jantan, dak jantan pun mari daripada hotina juga. Hotina pun mari daripada jantan juga.
Jadi tak jelas. Pergi ikut mari itu tak keluar. Apa sebab diharaikan. Ataupun am kuntum syuhada idh wasaqakumullah. Ataupun kamu pernah saksi bahawa Allah Taala wasiatkan perkara ni. Allah Taala tentukan. Kamu punya saksi sendiri. Lepas tu jawab lagi mana? Tentu dah tak nyawasi. Kalau rakyat dia menyaksikan juga pelawak, faman azlam. Tidak ada orang yang lebih zalim lebih daripada orang yang reka guna nama Allah secara dusta untuk sesatkan orang ramai tanpa ilmu. Dan Allah Taala tidak suka orang yang zalim lagu ni. Tidak ada yang lebih zalim dari reka. Qul la ajidu fima, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati apa yang diwahyukan kepada aku haram untuk dimakan, yang boleh dimakan melainkan pertama sekali ayakuna maitah. Pertama sekali diharamkan Allah Taala sebut kepada bangkai, ataupun darah, tengok darah masfuh, darah yang mengalir, ataupun daging babi, fa innahu risun, itu adalah najis belaka, khabis, tak molek belaka. Au fisqan uhilla li ghairillah, ataupun satu kederakan yang mana binatang halal tapi disembelih bukan kerana Allah. Tapi faman turra ghaira baghin, siapa dia berada dalam keadaan terdesak. Tengok qadiyah ittira, qadiyah darurat ni semua berkenaan dengan makanan belaka ni. Mana ada bab lain? Mana ada bab lain? Tak. Ya, tak ada. Kalau Allah Taala nak bagi tahu duduk sini ya. Tak. Sini ya darurat boleh pakai. Bukan kerana darurat tu siapa langgar perintah Allah Taala lain. Ya, faman turra, tak ada Nabi. Kita belajar dah surah ni ke tak? Itu perai apa guna maya lagi. Semai Jumaah lagi. Tak ada darurat, paling darurat. Tak. Faman turra ghaira baghin. Siapa dia berada dalam keadaan darurat, maka dia boleh makan. Tak. Bangkai tak ada, daging babi tak ada. Tak. Tak sembelih bukan kerana Allah SWT, tapi dengan syarat ghaira baghin. Wala ahadin, bukan dengan melampau. Fa inna rabbaka ghafurun. Dan Tuhan kamu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian Allah Taala bagi tahu, wa 'alal ladzina hadu haramna kulli dhufur. Kami telah haramkan kepada orang Yahudi. Sebelum ni Allah Taala bagi tahu, tak, kami telah haramkan kepada mereka kulli dhufur. Setiap binatang yang mana ada kuku. Setiap binatang yang ada kuku. Wa minal baqari wal ghanam, di antara lembu dan kambing ni yang kami haramkan atas mereka apa dah? Lemak-lemak. Kecuali lemak yang terlekat pada tulang-tulang dan juga al-hawaya atau makhtala tabi'at, yang bercampur dengan tulang, lemak-lemak yang bercampur dengan tulang, dan juga lemak-lemak bercampur dengan perut kan. Yang tu boleh. Lemak saja tu tak boleh. Cuma dzalika jazainahum bi baghyihim wa inna lasadiqun. Demikian kami balas mereka dengan sebab kerana baghyihim, kerana sifat derhaka mereka. Dan wa inna lasadiqun, dan kami ni yang kami beritahu ni hak benar belakang. Fa in kadzabuka, sekiranya mereka mendustai kamu wahai Muhammad, faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, katakanlah Tuhan kamu dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, tak ada siapa boleh halal azab dia daripada kaum yang mujrimin. Sayaqul ladzina asyraku, orang Mekah dakwah, berkata orang Mekah ni, tak, mereka jadi dalil jadi ni kira Allah SWT izin. Tak, ni bahaya. Sebab tu ni bukan dalil belakang. Dalil betul ke apa? Kaabah ni Allah Taala Masjidil Haram ni kita bukan betul, kita tak ada. Dia bukan belakang. Tak. Ya, berlaku tu bukan dalil izin. Betul tak betul ni hanya Quran dan Sunnah ayat tu. Hidup situ. Betul tak betul ni bukan kerana orang kata tak, alamat bahawa mazhab ni betul kan, mazhab Hanafi, Syafi'i betul ni, tengok kekal ni. Tak. Ya mungkin betul kerana ni Syiah Sabalah ni juga. Tak. Banyak lagi firqah-firqah batil semua. Dan Nabi telah bagi dah 73 waktu akan kekal tu. Jadi bukan dalil dia tetap Quran dan Sunnah. Tetap Quran dan Sunnah, dia kehidupan para sahabat. Jadi tengok orang Mekah ni, dia dalil jadi tu tanda Allah SWT izin. Sayaqul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna. Akan berkata orang yang syirik dengan Allah SWT, law syaa Allah ma asyrakna. Kalau Allah Taala kehendaki, tak, Allah Taala tidak kehendaki syirik ni, nasai kami tidak akan syirik. Law syaa Allah an la nusyrik ma asyrakna. Dia kata ni, kalau Allah SWT kehendaki bahawa kami ni tidak syirik, nasai kita tidak syirik. Begitu juga tok lebah kami dulu. Begitu juga kami tidak akan haramkan sesuatu. Tak, kalau Allah tidak kehendaki. Jadi dalil tu tak. Sebab duduk di Mekah ni, dia punya syubhat dia apa tu? Sebab orang Mekah tahu dah Mekah ni suci. Tak, tanah Mekah ni suci. Abrahah nak mari serai ke tak? Asal dah datang kan lalu azab. Syubhat mesti ada sebagai ujian. Tak.
Tak ada siapa boleh sekat Mekah kan. Tiba-tiba dengar khabar tentera Abrahah, tentera bergajah tu mari tiba-tiba hancur, binasa kan. Bawa Allah Taala jaga. Mereka boleh bawa 360 pahala, Allah kata agak-agak tak ada tak marah tu. Oh bahaya. Bahaya. Dia bukan dalil. Tak. Allah Taala kata kadzalika kadzdzabal ladzin. Demikianlah orang sebelum mereka pun dusta pun alasan yang sama juga. Alasan yang sama juga. Hatta dzaku sehingga mereka rasa azab daripada kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijul lana. Tanya mereka, adakah kamu kecek lagu ni berdasarkan ilmu? Siapa dia ajar lagu ni? Boleh sembah berhala, mengharaikan binatang ni, hak ni tak boleh makan, hak ni boleh makan. Tak. Mari daripada mana? Tetap kerana yang sama. Fatukhrijul lana. Tu bawa tu main nak tahu. In tattabi'una illa, tidak lain melainkan mereka ikut hanya sangkaan belaka. Dia sangkaan itu yang mereka buat tu rekaan mereka belaka. Allah bagi itu. Takhrusu ni rekaan yang mereka buat. Kemudian mereka bina atas dasar tu. Bahaya ni kesesatan Yahudi kan. Tak. Dia bina satu kaedah tak menyebabkan natijah dia tak salah, maka dia bina agama dia atas dasar tu. Bahaya. Lain daripada kitab Allah, lain daripada kitab Taurat, lain daripada ajaran Nabi Musa. Kita bina kaedah. Kita buat kaedah tak apa. Ya. Tak, cukup Quran dan cukup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai mak, falillahil hujjatul balighah. Milik Allah saja hujjah yang boleh kita terima pakai ni. Gapo hujjah Allah? Kita Allah. Tak, Nabi Allah. Falau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah Taala nak, memang Allah boleh bagi hidayah belaka, tapi dunia tempat ujian. Dunia tempat ujian. Tak, masing-masing. Tak, kewarasan sudah beri, penjelasan sudah diberi. Nak beriman, tak usah beriman sudah. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhadun. Tanya mereka, halumma syuhada'akum alladhina yashhadun anna Allah. Mari tunjukkan siapa dia saksi kamu yang akan bersaksi bahawa Allah Taala haraikan ni. Sekiranya mereka bersaksi juga, fala tasyamu, janganlah kamu terima saksi mereka wahai Muhammad. Buat saksi palsu. Wala tattabi' ahwa alladhina kadzdzabu bi ayat. Jangan kamu ikut hawa orang yang mana mendustai perintah-perintah kami. Walladzina la yu'minuna bil akhir, dan mereka yang tidak mahu beriman dengan hari akhirat, dan mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu gapo dia kena ikut ni? Kul. Ini kesimpulan dia. Kul. Ni gapo dia Allah Taala nak ni? Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, mari aku nak bagi tahu. Gapo dia Allah Taala telah haram ni? Tak, Allah Taala telah haram gapo dia daripada zaman Nabi Nuh sampai ke zaman ni. Gapo dia Allah Taala telah haram? Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan baca pada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Pertama sekali, alla tusyriku billah. Jangan syirik dengan Allah. Ini Allah telah haram. Yang syirik dengan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Buat baik pada ibu bapa. Haram derhaka lah. Wala taqtulu auladakum min, jangan kamu bunuh anak-anak kamu atas dasar kerana miskin. Jangan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang bagi rezeki pada kamu dan kepada mereka, bukan kamu. Kamu tak sebab Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma mata. Sebab tu bila kamu mati tu tak ada hidup juga kan. Mana ada orang dia kata dia bertanggungjawab terhadap keluarga dia bagi makan dia mati apa dia bagi anak dia? Tak ada jaga orang lain. Kenapa tak kena? Tak, kita tertipu gitu kan. Kita buat alasan tak nak sempurna perintah Allah sebab kita diubah gini, alasan manusia. Allah bagi tahu, wala taqtulu awladakum, jangan kamu bunuh anak kerana takut miskin. Kami yang bagi rezeki pada kamu daripada mereka. Wala taqrabul fawahish, jangan kamu hampiri perkara keji, zina, ma dhahara minha ma batan, zahir dan batin, jangan hampir tak boleh dah. Allah Taala bagi tahu, wala taqtulun nafsal lati haramallah, jangan kamu bunuh jiwa yang Allah telah haram melainkan dengan kebenaran. Tak, dia telah bunuh orang. Tak, maka bunuh balas. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum. Itulah yang Allah Taala wasiat kepada kamu supaya kamu jadi orang cerdik. Wala taqrabun, apa yang diharamkan oleh Allah lagi, jangan kamu makan harta anak, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Melainkan dengan cara ahsan, dengan cara yang terbaik. Tak ada arah dah. Tak, kita sebagai saudara dia, kita pun miskin juga. Tak. Hatta ya, sehinggalah dia dewasa, dia boleh urus harta dia sendiri, kena serah. Wa uful kaila wal mizana dalam muamalah, dalam jual beli, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan cara yang adil. Dia kami Allah Taala bagi tahu celah tu, kami tidak bebankan mana jiwa melainkan kadar kemampuan dia. Jaminan daripada Allah Subhanahu taala. Wa idz qultum fa'dilu walau kana, bila kamu buat keputusan tak, maka hendaklah berlaku adil walaupun itu melibatkan kaum kerabat kamu sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan tetap janji Allah adalah kamu sempurnakan. Dzalikum wasaqum, itulah yang Allah Taala wasiat kepada kamu supaya kamu dapat ambil pengajaran. Wa anna hadza sirati mustaqim, inilah jalan aku. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalan. Ni Quran ni. Wa anna hadza inna qur'ani sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikutlah dia. Tengok nyudah ni dengan Quran surah ni. Inilah Quran kita Allah ni. Jalan aku yang lurus, maka ikutlah dia.
Wala tattabi'us subula, jangan mengikut jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabil, menyebabkan kamu pecah belah. Menyebabkan kamu pecah belah. Sebab tu kalau ikut Quran sungguh, jujur sungguh tak, kita akan bersatu. Quran ni, yang jadi pecah belah ni, tak. Sebab kita ada masalah dalam ikut. Kalau kita duduk sungguh tadarruk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan tak? Masing-masing istighfar, masing-masing dak jadi hamba Allah. Quran ni dia menyatukan. Quran ni hebat. Tak. Tapi kalau kita tak bersatu, Quran ni akan jadi pecah belah juga. Tak. Nabi bagi tahu kan dalam hadis dari Bukhari kan, Iqra'ul Quran fa idza ikhtalaftum faqumu, Nabi kata. Bacalah Quran. Bila dengan sebab Quran kamu balah, maka Nabi kata baca Quran. Tengok. Bukan Quran menyebabkan kita balah. Kita balas sebab barian ya, masalah hati kita ya. Quran suruh bersatu. Jadi dia jadi Nabi suruh berhenti sebab apa? Sebab suruh betul semula baca. Benar kalau baca Quran untuk ikut Quran tak? Allah Taala akan satukan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan satukan hati kita. Kalau benar-benar gitu. Seperti mana Allah Taala telah satukan hati para sahabat. Dengan kita Allah ni. Dengan Nabi telah tunjukkan untuk tegakkan Quran ni, Allah Taala menyatukan. Nabi bukan Nabi menyatukan dengan benda lain. Dengan Quran ya. Nak kata-kata sunnah Nabi tu, Nabi telah tunjuk pada kita lagu mana nak menyatukan. Tak. Dengan cara lain tak boleh. Memang Allah Taala turunkan Quran untuk menyatukan. Sebab tu Nabi telah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak terima doa dia. Nabi telah doa, ya Allah jangan jadikan umat aku ni balah. Tak. Nabi telah doa ke umat ni jangan jadi pecah belah. Tak. Allah Taala tak terima kan? Apa nak tak terima? Sebab Allah Taala hantar Rasul turunkan kitab memang untuk bersatu dah. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah bagi tahu. Begitu juga kamu dengan kita Allah, dia jangan pecah belah. Kita kena usaha. Nak tahu kita betul tak betul semua ni, bagaimana kita dapat bersatu di atas kita Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana ni usaha kita kena buat. Sebab tu mula-mula sekali kena orang puas hati dengan Allah dulu, kena puas hati dengan kita Allah dulu, kena puas hati dengan Nabi dulu. Kalau orang ni tak puas hati, ya puas hati dengan orang lain kan. Dia tak kira satu. Sebab tu cerita tentang Quran ni. Tu kenapa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni kitab dia. Dia bagi tahu pada kita. Kalau kita rasa tak puas hati, nak puas hati dengan benda lain, tu kita jadi seperti sekarang ni. Jadi seperti sekarang ni. Tengok ni Allah Taala nyudah wa anna hadha, sesungguhnya inilah kitab Al-Quran ni, sirati, jalan aku yang lurus, fattabi'uhu, ikutlah dia. Jangan ikut jalan-jalan lain, maka menyebabkan kamu pecah belahan daripada jalan Quran ni. Dzalikum wasaqum, demikianlah Allah Taala wasiat kepada kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Thumma ataina Musa al-kitab, cerita sejarah pula Nabi Musa AS. Kemudian selepas tu Allah Taala bagi tahu, kami telah bagi pada Nabi Musa sebuah kitab yang sempurna, alladzi ahsana wa tafsila, yang sempurna. Allah Taala bagi tahu tamaman alladzi ahsana wa tafsila, untuk orang yang nak baiki hubungan dia dan untuk dapat penjelasan tentang segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, la'allahum bil khair, mudah-mudahan dengan melalui perantaraan kita Allah ni mereka dapat jumpa dengan Allah Subhanahu dalam keadaan jadi mukmin. Wa hadza kitabun amn, sekarang ni giliran kita ni. Wa hadza kitabun, ini Quran ni sebuah kitab yang sangat agung. Anzalnahu, kami turunkan dia ni, mubarakun, yang penuh dengan keberkatan. Fattabi'uhu, tengok suruh ikut lagi. Ikut sajalah wahai hamba. Dah, wattaqu la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah dengan jaga semua hukum hakam dari itu, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Antaqulu innama unzil kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatim laghafilin, supaya kamu tak kata di akhirat nanti, antakuni an la taqulu, supaya kamu tak kata di akhirat nanti sebenarnya kita ni tidak diturunkan kitab seperti mana dua golongan sebelum kita, iaitu Yahudi dan Nasara ni sebelum kita ni. Wa in kun, kita ni tetap kitab mereka kami tak tahu ke satu, kami tak aja belajar pun kitab mereka, kami tak tahu pun. Au taqulu, ataupun supaya kamu tak kata di akhirat nanti. Tengok Allah Taala ayat dah ni. Law anna unzil, kalulah kita diberi kepada kita kitab seperti mana Yahudi dan Nasara, lakunna ahda minhum, nasaya kita akan lebih betul lagi daripada mereka. Wa qad ja'akum bayyinah, sekarang ni telah datang daripada kamu bayyinah ni, Quran ni daripada Tuhan kamu, hudan, petunjuk dan juga rahmat. Faman azlam, tidak ada orang yang lebih zalim lebih daripada orang bila mari kita Allah kadzdzaba bi ayati, tolak tak sikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sadafa anha, berpaling. Sanajzil ladzina yasrifu, kami akan balas orang yang paling daripada ayat Allah, daripada perintah Allah ni, su'al azab yang buruk dengan sebab mereka selalu berpaling. Tengok Quran belakang. Tak apa. Tak, mudah-mudahan Allah Taala pilih kita kan puas hati dengan Quran. Puas hati dengan Quran. Tak. Hal yang duruna ila, orang lagu ni rasa tak puas hati dengan Quran, mereka tidak tunggu malaikat ke mana? Tunggu datang pada mereka malaikat azab. Au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik, ataupun datang daripada Tuhan kamu ayat-ayat sebahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan sebelum ni.
Yauma ya'ti ba'du ayati rabbi, hari mana datangnya ayat Allah SWT ni, apa dia? Azab Allah. La yanfa'u nafsan imanuha. Bila mari azab Allah SWT, beriman ketika itu tidak akan beri manfaat. Bila mari azab kan, beriman. Seperti mana Firaun kan, bila nak tergelar kan, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Ucap la ilaha illallah. Lalu Allah Taala tak terima dah. Allah Taala bagi tahu ni. Bila mari azab Allah, bila nyawa dia dihalkum, la yanfa'u nafsan imanuha. Maka mana-mana jiwa tu iman ketika itu tidak bagi manfaat. Lam takun amanat min qabl. Yang mana sebelum tu jiwa tu tak pernah beriman. Min qabl au kasabat fi imanha, ataupun iman yang tidak menghasilkan amalan yang baik. Kuling tadhiru inna, oleh kerana itu bagi tunggu sudahlah. Mu tunggu pun kami pun tunggu juga. Dah bagi tunggu sudah. Dah nak bagi kehakikan kan? Dah dia mau tunggu, kita pun tunggu juga. Kemudian Allah Taala bagi tahu orang yang mana tak puas hati dengan Quran. Dah innal ladzina farraqu dinahum wa kanu, orang yang mana pecah belah agama ni dan mereka jadi berpuak-puakan, lasta minhum fi syai'. Ni Nabi tidak ada kaitan dengan mereka. Sebab tu kita ni, kita kena letak stand kita ni mana kita ni? Kita ni siapa dia kita ni? Tak. Kita bukan orang biru, kita bukan orang hijau, kita bukan orang merah, kita kena buai belakang. Kita ni, kita bukan tabligh, kita bukan siapa-siapa kita. Kita ni minal, dalam seperti dalam semaya kan, wa ana minal muslimin. Kita ni, kita seperti mana masa tahiyat tu. Assalamu alaikum, apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatun. Assalamu alaina. Kita tu, siapa dia alaina tu? Assalamu alaina tu. Tak, siapa dia? Alal muslimin. Alal muslimin. Ini kita. Tak. Huwa sammakumul muslimin. Allah Taala bagi tahu kan, dia telah namakan kita ni muslimin. Kita kena dak sini. Dan semua orang kita ni orang kita belakang. Ni asas nak bina. Cuma orang kita tak semaya, orang kita tak tutup aurat, tapi orang kita dulu. Lepas tu kita usaha, kita pujuk ah. Jadi kita kena bina umat ni, kita kena bina rasa ihsas umat ni. Orang kita. Kalau kita tak main, ni bukan sat kita ni, kita pecah belah. Kita kena penyakit pecah belah umat. Kita pecah belah umat dah. Kalau kita letak kita ni, tak, kita ni sat kita ni tabligh ke, kita ni pah ke, kita telah pecah belah umat ni. Tak, kita ni salafi ke, kita ni tak pecah belah. Kita kena apa kita? Kita minal muslimin. Kita muslim. Kita ni muslim. Tak. Muslim. Sejauh mana kehidupan kita betul dengan Quran dan Sunnah? Ni kita. Tak. Selamat ma ana alaihi wa ashabi, Nabi bagi tahu. Apa yang aku berada di atasnya dia para sahabat aku. Ini kita kena usaha. Waktu kita gerak dari umat ni, ajak orang. Masing-masing taat. Tak, supaya taat pada Allah dan Rasul, supaya ikut Nabi. Dan ni dakwah ni seperti mana orang dalam surah Yasin. Dakwah ni seperti mana orang dalam surah Mukmin, surah Ghafir tu. Tak. Bagi tahu pada manusia apa? Ittabi'ul mursalin. Tak, ikutlah Rasul. Ni dakwah. Tak. Ajak orang pada Allah, ajak orang pada Rasul. Bukan ajak orang pada kita, bukan ajak orang pada nahaj kita. Tak ada. Ajak orang pada Allah dan Rasul. Sungguh Allah dan Rasul sungguh. Tak ada kau satu. Tak, bukan kerana nak pengaruh. Bahaya kan? Atas nama dakwah kan? Atas nama islah umat, atas nama untuk baiki umat ni kan tak? Dia ada udai di sebalik tu belakang. Sebab tu wahyu kedua tu, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jangan jadikan usaha dakwah kamu ni wahai Muhammad untuk kamu dapat keuntungan. Gapo-gapo keuntungan, tak ada. Kalau tidak bahaya. Tu ayat surah kedua tu. Sebab bahaya. Kita akan jadi puak kita akan bina firqah. Kita kena jadi seperti mana Nabi Musa ayat pada Nabi Harun. Nabi Harun apa dia? Aslih wala tattabi' sabil mufsidin. Tak, Nabi Harun buat usaha. Nabi Musa tinggal duduk dengan Bani Israel. Samiri menyesatkan, tak tinggal. Samiri terus, tapi kerja dah pujuk Samiri, pujuk Bani Israel supaya beriman. Itu bukan Tuhan Nabi Musa. Tuhan Nabi Musa Allah SWT. Hampir-hampir Bani Israel nak bunuh Nabi Harun, tapi tak tinggal, duduk situ. Tak boleh tinggal. Umat tak boleh tinggal. Kalau Nabi Harun buat firqah dia, Samiri pak dia, Hani pak dia. Sesat. Tak boleh. Wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Ini Allah Taala kata, innal ladzina farraqu dinahum. Orang yang mana pecah belah agama ni. Bina wa kanu syam. Bina jemaah dia. Lasta minhu syai'. Nabi tidak ada kaitan dengan mereka. Nabi tidak ada kaitan dengan mereka. Innama amruhum ila Allah. Dia urusan mereka serah pada Allah. Allah Taala akan bagi tahu dan apa yang mereka sedang buat.
Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa dia melakukan apa-apa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas 10 kali ganda. Tapi siapa dia melakukan kejahatan, dia tidak akan dibalas malaikat sama seperti mana dia buat. Wa hum la yuzlamu, dia tidak akan dizalim. Qul innani hadani, ni jalan nubuwah ni jalan Quran. Katakanlah wahai Muhammad, ni jalan innani hadani rabbi, aku diberi tunjuk oleh Tuhanku ke jalan yang lurus. Dinan qiyaman, agama yang mana qayyim, yang membetulkan. Millat Ibrahim, millah Nabi Ibrahim ni, perjuangan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ibrahim, cara Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim ni. Hanifan, jauh daripada keburukan, jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, dekat pada tauhid, dekat pada sunnah, dekat pada kebaikan. Tu hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ni bukan di kalangan yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah lagi, inna salati, semaya aku, cara hidup aku, nusuki ni mana pengorbanan aku, jihad aku, hidup aku dan mati aku, lillahi rabbil alamin, milik Allah, milik Allah. La syarikalah, tidak akan sekutu dengan Allah. Wa bidzalika, demikianlah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, sehari pada Allah, taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu qul aghairallah, tanya wahai Muhammad, aghairallahi abghi rabban, adakah aku nak cari Allah lain sebagai Rabb? Selepas tahu dah belaka dah daripada awal surah ni ataupun daripada Baqarah sampai surah ni, nak cari Allah Tuhan lain sebagai Allah, sebagai Rabb. Wa huwa rabbu kulli syai', dialah Rabb segala sesuatu. Tengok Rabb, mula-mula sekali Allah berkenal pun Rabb juga. Bab qadiyah Rabb ni, rububiyah ni tak selesai. Dia khala masalah berlaku pada uluhiyah, tak daripada tauhid uluhiyah ke tak, semua berpunca kerana rububiyah masalah. Kalau rububiyah kemah ke tak, maka uluhiyah pun akan kemah. Hak lain pun akan kemah, hak lain akan kemah. Dia khalal berlaku masalah pada rububiyah. Sebab tu ayat rububiyah mari semua tu. Ayat rububiyah. Tak, manusia tak yakin, tak boleh nak ikut perintah Allah SWT ni kerana kurang yakin dengan bantuan Allah, dengan nusrah daripada Allah. Sebab tu Allah Taala bagi tu, qul aghairallahi abghi rabban, adakah Allah lah yang aku nak cari sebagai Rabb, sedangkan dialah yang mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu dia yang atur, dia yang tadbir, dia yang jaga, dia yang lindung. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dia tidak usaha mana-mana jiwa melainkan dia akan bertanggungjawab. Allah Taala bagi la taksibu kullu nafsin, semua jiwa tidak usaha melainkan dia akan bertanggungjawab, tak ada apa yang diusahakan. Wa la taziru wizratu wizra ukhra, dan tidak ada mana-mana jiwa bertanggungjawab terhadap dosa orang lain, tak ada. Setiap orang bertanggungjawab terhadap dosa masing-masing. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kamu akan balik pada Tuhan kamu, tempat kembali kamu. Allah Ta'ala akan bagi tahu apa yang kamu berselisih, kalau kamu berselisih. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ardh. Tengok ni khalifah ni. Ini maksud khilafah. Dia bukan pemerintah, khilafah tak ada kan. Tak. Khalifah ni apa dia? Khalifah ni pengganti. Abu Bakar ni pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengganti Nabi Rasulullah daripada urusan orang Islam ya. Bukan nubuah. Tapi khijah nubuah memang dia pengganti. Dia khalifah. Dia bukan khalifah ni sistem pemerintah Islam, khalifah tak ada. Bukan sini khalifah. Sistem pemerintah Islam ni apa dah? Syura tak kira. Mana-mana sistem pemerintah Islam yang mana pengurusan dia berdasarkan mesyuarat, semua Islam belaka. Dia bukan kena khalifah. Tak ada. Khalifah bukan satu sistem yang mana diajar oleh agama gini pun. Tak ada. Asal pemerintah syura tu. Kalau keputusan dibuat oleh hakim, oleh ketua, oleh amir mukminin berdasarkan syura, ni Islam. Dia kena berhukum dengan hukum Islam. Berhukum dengan hukum Islam. Adapun khalifah tu dalam surah Baqarah kita baca tu, khalifah tu manusia yang hidup silih berganti. Sini ni. Ini khalaif, ni jamak khalifah. Wa wallazi ja'alakum, sekarang Allah Taala jadikan kamu ni sebagai orang yang mana berganti orang sebelum ni. Sekarang giliran kita belakang ni khalaif. Wa rafa'a ba'dakum. Lepas ni tengok surah Yunus lebih jelas lagi. Allah kata sekarang giliran kamu sekarang. Dulu giliran orang lain, sekarang giliran kita. Yang mana pernah berlalu sebelum ni orang lain, sekarang giliran kita. Kita pengganti orang dulu. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah Taala angkat sebagai kamu pada sebagian darajat. Ada kaya, ada miskin, ada sihat, ada sakit. Liyabluwakum fima, untuk kami uji kamu. Nak tengok berkenaan dengan apa yang kami bagi pada kamu. Ujian semata-mata. Allah Taala tidak letak kejayaan pada benda-benda lagu ni. Kita aja waham kita tu. Sebab tu dia kena pergi akhirat. Sebab tu tanya orang ada gapo-gapo. Ya rasa gapo? Ada gapo? Sifat dunia orang lagu tu. Lagu tu. Ni Allah Taala beritahu. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya hukum Allah ni sangat cepat akhirat nanti. Dalam masa yang sama Allah Taala wa innahu laghafurur rahim. Maha pengampun, Maha pengasih. Maha pengampun, Maha pengasih. Ajib ni surah ni. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Tak kita baca. Mukadimah dia apa? Tentang Quran.
Tentang Quran tentang Allah semata. Kau dia tentang Allah. Tak. Kemudian tentang gapo dia kesedihan Nabi berhadapan dengan kaum atas agama. Surah ni di Mekah kan? Tak. Kita sudah baca dah. Akhir tu tentang Quran. Kemudian kritik tentang Allah Taala bagi tahu kalau Nabi tak usah, kita tak usah, umat ni kalau terlibat dengan syirik. Syirik ni bukan semata-mata syirik. Syirik ni dia akan berjalan, dia akan rosakkan, dia akan dia sampai pergi satu tempat menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Dia pergi pada makan ni. Dia pergi sampai bunuh anak, bunuh orang. Ni syirik ni. Kalau dibiarkan, tak, dia akan melebar lagi. Sebab tu kena buat usaha. Allah Taala bagi supaya kita faham. Dan Allah Taala bagi tahu tentang Quran supaya kita puas hati dengan Quran. Tak, supaya kita puas hati dengan Quran sebagai. Allah Taala berayat pada Nabi kan bermula daripada ayat berapa lagi? Tak, ittabi' ma uhiya ilaik. Tak, ayat 109 lagi. Secara lagi ikut apa yang diwahyi pada kamu saja wahai Muhammad. Kemudian ayat 116 wa tammat kalimatullah. Allah Taala sudah sempurna ke Quran ni. Dia sudut kebenaran dia sudut keadilan dia ni Quran cukup sempurna dah ni. Allah tak nak tak dah. Kamu hanya follow ya. Kami dah buat dah. Ni bayar usaha ni, usaha untuk tegakkan syariat Allah ni, dia sambung dengan langit ni. Sambung dengan Allah Taala. Allah yang terbit belakang. Kita tunggu buat ya, dia akan atur belakang. Dia akan buat macam belakang. Dia akan macam. Tapi kita tak nampak benda tu. Sebab tu Allah dah cerita ni, dia yang terbit belakang, dia terbit belakang ni. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu tentang Quran bagaimana kita doa ayat ni. Allah tak kata jangan sabar kamu ayat di akhirat nanti pula kalulah ya, kami diberi Quran kitab seperti mana Yahudi nasab kita jadi betul. Ni Allah sekali bagi dah pada kamu. Ya awak dah. Sudah kan. Lepas tu kesimpulan apa pada Quran ni? Innani hadani rabbi ila sirat. Ni jalan Quran. Ni jalan ajak pada kita. Belakang. Ni orang Islam ni semua duduk atas jalan ni, hok Nabi baca dalam iftitah semaya, letak pula tu. Supaya peringat pula Nabi tengok, Nabi ambil ke dak? Letak dalam bab semaya. Walaupun ayat ni iftitah ni dak biasa Nabi semaya dari tahajud. Ni baca ayat dari tahajud ni innani hadani rabbi ila sirat. Ayat berapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati hanifan musliman. Inna salati ni Nabi baca dari tahajud. Tak kira lah, tapi Nabi pilih dah. Kesimpulan Quran untuk pacak dalam hati kita ni gapo dia Allah SWT nak. Kalau semua gini belakang Allah Taala akan satu hati. Allah Taala akan satu hati. Puas hati dengan Quran. Puas hati dengan Quran. Masuk surah Al-A'raf. Ajib surah Al-A'raf. Surah A'raf ni kita nak bicara A'raf ni esok. Apa nama A'raf ni? Tak, bila sampai tempat dia. A'raf. Sebab A'raf ni pendapat tu kan Allah berapa belah tu pendapat ni. Ada kata malaikat, ada kata biasa kita dengar orang yang mana bukan duduk orang yang mana di akhirat nanti ni amal yang baik dengan amal jahat sama banyak. Tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka, duduk tengah-tengah. Macam-macam pendapat. Macam-macam pendapat. Dan ada kata malaikat. Ada kata para anbiya. Jadi khilaf. Jadi kita nak tahu apa dia A'raf tu, esok kita bincang. Cuma tengok surah ni, tengok. Bila habis surah Al-An'am dah, Allah Taala mulakan surah ni, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Huruf qat'ah tambah sad. Lepas tu kitabun. Tengok kembali pada Quran. Kita bagi tahu surah Al-An'am. Tak. Allah Taala namakan surah Al-An'am, dalam tu cerita tentang Allah. Tapi nama Al-An'am. Ini syarat Allah SWT. Apa? Cerita tentang kebesaran Allah begitu hebat sekali. Tujuan dia apa? Tunduklah pada Allah, taslim pada Allah. Secara mana kita nak taslim pada Allah? Setara Al-An'am taslim pada tuan dia. Jadi kita nak belajar dengan itu simbolik daripada nak Allah Taala nama Al-An'am. Tak, sebagaimana tuan dia, sebagaimana Al-An'am ni, tak, kambing, tak, tunduk pada tuan dia, lembu tunduk pada tuan dia, unta tunduk pada tuan dia. Nah, tuan dia wi gapo dia? Tuan dia wi makan, tuan dia wi keamanan. Padahal surah ni Allah Taala bagi itu keamanan daripada dia, makanan daripada dia. Dialah fatirus samawati wa yut'imukum. Dia bagi kamu makan, dia tidak berhajat pada makanan. Dia bagi tahu, berkali-kali dia bagi tahu. Dia belakang. Dia yang pelihara kita, dia yang jaga kita, dia yang lindung kita. Tak, sepatutnya kita lebih lagi nak cerdik daripada Al-An'am. Akhir surah Al-An'am cerita tentang Quran. Mula surah ni pun tentang Quran. Surah ni mula ke apa? Tentang kebesaran Quran. Lepas tu ikut Quran. Lepas tu ayat mula-mula, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bi wa dzikrun. Ini tujuan Quran diturunkan. Sebuah kitab yang sangat agung diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Maka jangan kamu sakak nak ayat ni. Sakak kan. Nak tegak dari ni untuk nampak yakin ni. Kita bagi tahu ahkam dalam Quran sikit 500 ayat. Sebahagian kata 300 ayat. Dan 1236 ayat, 500 ayat ahkam.
Walaupun 500 kita kata ataupun 300, tapi untuk tegak ke 300 hayat ni ataupun 500 hayat ni, dia perlukan kekuatan yang sangat besar. Dia perlu kekuatan jelas tentang kebesaran Allah, keagungan Allah tu. Kita perlukan 1000 hayat tu. Kita perlukan 5700 hayat. Tak. Kalau kita tak tahu tu, kita tak ada kekuatan. Lemah. Sebab waham kita besar. Seperti mana waham orang Mekah. Orang Mekah faham. Jadi orang Mekah tak beriman dengan Nabi bukan semata-mata kerana tauhid saja. Kerana waham dia. Mereka fikir kalau ikut Islam, kalau ikut Muhammad ada, Mekah ni dalam bahaya. Sebab kita sekarang, kalau kita tegakkan hudud ke tak? Kita sama kita, kalau kita kata kita ada Kelantan ni 2 juta orang. Tak, kalau kita wahai orang Kelantan belakang, kalau kamu terima tak kitab ni, kita terima kitab ni. Sungguh-sungguh tak? Allah SWT akan tundukkan semua Asia ni pada kamu. Dia semua Eropah tu bayar cukai pada kamu. Kita kata apa? Jolah. Sebelum orang kata kita tu kata jolah. Baik, Nabi SAW di Mekah. Tak ada gol satu lagi. Berapa orang Islam masa tu? Bayar kan Nabi? Baru berapa tahun? Tahun kedua, tahun ketiga kata. Masa Islam. Nabi sudah berani. Aku minta satu kalimah ya. Seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh Ajam akan bayar jizyah pada kamu. Kalimah apa? La ilaha illallah terbukti. Betul? Ini benda besar. Tak? Jadi tengok Nabi telah bina para sahabat. Memang betul. Memang betul. Dunia jatuh pada sahabat. Tapi memang betul juga waham orang Quraisy tu. Betul juga waham Quraisy. Kan semua Arab serai kan? Tengok Nabi nak tegak kan tak? Oh, tengok Khandak tu. Seluruh Arab mari serai. Dia seluruh Rom dia pasti serai. Balas dengan Rom pasti. Rom mari serai. Betul juga. Waham tu memang ada. Kita nak ingat, kita kata waham-waham kosong dah. Tak ada data. Tapi tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Tapi nak bangkit tengok. Bangkit lagu ni. Dan ni semua dia. Sebab tu kita kena berlepas diri dengan benda lain. Tak boleh dah. Tak, kita ni yang jadi tak. Duk kaya Allah, kita Allah. Tapi dia main kita. Tapi pasti tapi. Tak jadi lagu tu. Tengok kehidupan para sahabat. Tak. Mereka hanya terkesan dengan kita Allah dan Nabi. Muhammad bin Salamah ni sama-sama sahabat Nabi. Tak. Mari dalam majlis Umar radhiyallahu anhu. Zaman pemerintah Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar ni mana lepas dari zaman Abu Bakar. Jadi Nabi telah wafat lama dah. Jadi sahabat masa tu kan kerja banyak kan. Rom dia pasti jatuh bawah dia. Jadi tentu dah sahabat-sahabat terpaksa hijrah untuk jadi apa dia? Untuk mengajar ni. Tak. Jadi Sayyidina Umar jaga-jaga ya sahabat usah boleh mari jumpa dia. Jadi bila mari jumpa dia, maka Sayyidina Umar akan tanya-tanya soalan lagu ni. Tak. Bila Muhammad bin Salamah masuk ngadak dia mari kan. Dia tanya Muhammad SAW, apa pendapat kamu tentang aku? Itu dia tanya. Tak molek ada pemerintah aku lagu ni. Tak. Maka dia kata seperti mana yang kami sangka lah. Tak. Sangka baik pada kamu. Kamu telah apa dia? Telah tolong orang, telah tunaikan semua hak-hak gini. Tapi ingat saya wahai Umar tengok sahabat. Tapi ingat wahai Umar, kalau kamu lari sikit lah. Tak. Kami akan betul dengan pedang kami lagi. Tengok. Amirul Mukminin ni. Kalau kamu lari sikit lah, kami akan betul dengan pedang kami lagi. Ni. Tengok jiwa masa tu kan. Mereka hanya terkesan dengan Allah dan Rasul. Tak kira siapa dia. Amirul Mukminin ke gabar. Petih sekali ni. Allah dan Rasul. Ini sahabat. Sayyidina Umar mula kata lagu sama. Wah. Tak, Sayyidina Umar kata, wahai Umar, kalau melari sikit tak, dia meni betul dengan pedang. Tengok. Ini cara mereka ni. Miqdad radhiyallahu anhu, dia dihantar untuk pergi di apa dia? Dekat Azerbaijan. Tak. Dengan sahabat-sahabat lain. Masa tu dia jadi makmum biasa. Amir ketua dalam jemaah dia, kumpulan dia tu. Masa tu suasana nak perang, dikepung oleh musuh. Jadi kita sikit musuh ramai. Jadi strategi Amir tu dia bagi tahu bermula sekarang ni jangan siapa waktu tubik gapo dia unta kita, kuda kita ni jangan tubik daripada tempat tu. Pergi makan tempat tu, jangan waktu tubik pergi makan tempat lain lah. Supaya musuh tak tahu bilangan kita berapa sebenarnya. Supaya musuh kalau tengok kuda-kuda musuh kita ada spy dia tahu lalu kuda berapa, dia boleh cerai lalu kekuatan secara mana. Jadi Amir tu sini, kita siwak tubik kan. Tiba-tiba ada jenis manga seorang. Biasalah dalam ramai-ramai ni kan kita tak dengar. Kita tak tahu. Dia waktu
kuda dia lapar kan. Ni waktu bagi makan dah. Amin ke tu nampak ke dah. Oh pakai ping tapah lalu. Dak, nak marah eh? Dak. Jadi bila betapa ke? Siapa kau kedak? Kedak tanya apa ni? Oh, tak tahu kan misak dak. Kita tubik-tubik ribu katuk kita. Dia tak tahu arah tak tubik dah. Dia tak tahu. Mai kedak pun pergi lalu. Pergi jumpa misak lalu. Pergi jumpa rakyat kami misak kisah lalu. Hukum Allah ke kisah? Kena tegak kisah. Tak kisah ni benda aku ni. Tak kena juga. Minta dah. Kena sempurna. Tak. Mereka tak ada tolak ansur. Tak ada tolak ansur. Paling penting sekali perintah Allah. Mereka tak peduli dengan siapa-siapa apa. Tak ada. Tapi kalau tak apa dak tengok jadi anak buah tak apa. Ikut ya. Walaupun Amir tu tabi'in. Tak, ketua tu tabi'in. Tak, dia sahabat. Tak ada masalah. Tak, tapi bila ada je pelanggar perintah Allah SWT, mereka tak akan biarkan. Tak akan diamkan. Sebab apa? Sebab paling besar sekali dalam hati mereka tak ada. Yang paling besar sekali tak perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kena bina lagi ni. Barulah umat dapat dibina. Dia barulah boleh selesai segala masalah. Tak, segala masalah. Dia kena bina umat yang mana hanya terkesan dengan Allah dan Rasul. Tak, barulah. Kalau nak selesai masalah, baca hadis Nabi, linah lalu. Tak, linah. Sebab apa? Sebab dia ada sandaran yang cukup kuat. Dan kita pun, tak, tujuan kita buat daurah lagu ni, Quran ni, nak bina umat ni. Tak, supaya terkesan dengan kita Allah, supaya perhatian dengan kita Allah, supaya terasa kebesaran kita Allah SWT, sebagaimana besarnya Allah SWT, bagaimana agungnya Allah SWT, sebagaimana hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Kita ada ilmu dia kan. Dia punca yang kita rasa tak ada apa-apa sebab kita tak ada sebelah mana tu. Tak, sebab kita tak muzakarah tetap kau begini. Dia tengok Allah SWT pandu kita ni sampai ke surah Al-A'raf ni. Tengok mula kan. Kitab dia Alif Lam Mim Sad kitabun, sebuah kitab yang sangat agung yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Fala yakun fi sadrika haraj, jangan kamu sakut nak ayat ni. Maksudnya sakut ah. Memang speak dada ni. Bukan senang nak ayat apa yang Allah Taala nak lagu ni. Dekat ada masyarakat taksir ni. Allah Taala gambar keadaan Nabi dalam surah Hud, kita akan baca lepas ni kan. Surah Hud. La'allaka, apa Allah Taala bagi tu? فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. Tengok Nabi SAW untuk tegakkan Quran ni. Allah Taala gambar keadaan Nabi lagu mana? Boleh jadi kamu wahai Muhammad nak meninggalkan sebahagian apa yang kami wahyukan. Tak sira ayat. Allah ini. Sebab apa? Dhaikum bihi sadruk. Karena sepik dada ni. Royak ni orang tak terima ni. Royak ni orang lari habis ni. Royak ni orang macam-macam ni. Dia punya waham tu. Tak. Itu keadaan Nabi. Tapi tengok Nabi tapi Nabi sempurna juga. Nabi sempurna juga. Nampak? Sini tengok Allah Taala ayat pada Nabi. Jangan sebuah kitab yang mana kami turun pada kamu ni. Betul-betul Nabi SAW bila Quran diturunkan, tak ada, Nabi tak tengok. Rum dah pasti Nabi tak tengok jatuh kan. Nabi hanya ayat saja janji daripada Allah SWT. Nabi pergi yakin. Kita ni tengok dah, tahu dah sejarah kan, berlaku dah kan Rum dia pasti jatuh sungguh kan. Apa ni? Dia Quran ni Quran daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia kan. Semua ni daripada Fatihah sampai ke Bismillah. Siapa? Cuma daripada langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu turun sikit-sikit berdasarkan waqa'ih apa yang berlaku kepada Nabi untuk sesat. Itu pun untuk ajar kita. Lagu mana nak muamalah dengan Quran. Quran ni digunakan untuk dai untuk sesat masalah. Dai bila masalah buka Quran. Dai bila masalah buka Quran. Dai bila masalah buka Quran. Ini tujuan dia. Quran ni untuk tujuan gitu. Allah Taala buat ansur sebenarnya untuk ajar kita dah. Untuk mudah dah kita. Untuk mudah kita bagaimana nak interaksi dengan Quran. Tengok Allah kata fala yakun fi, jangan kamu rasa sakit dari dada kamu ni haraj. Apa? Untuk bagi peringatan dengan Quran ni. Dia juga bagi peringatan pada orang mukmin. Jangan rasa sakit. Bagi tahu saja. Lepas tu tengok ittabi'u ma unzila. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jangan ikut orang lain. Sebab apa? Orang ada gangguan. Sebab nak ikut Allah ni kan payah je ni. Macam-macam hal. Nak sampai kita boleh payah tengok. Macam-macam. Tapi dia punya waham tu. Dia digunakan ulama-ulama golongan profesional golongan ni semua untuk jauhkan manusia daripada perintah Allah SWT. Kita kena sedar. Tak. Kita setiap zaman ni dia ada orang-orang dia. Dan Allah Taala bagi tahu dalam surah An'am kan, kami jadikan bagi setiap nabi, setiap rasul ni ada
musuh di kalangan setan, di kalangan manusia ni, yang akan buat istilah-istilah, pendapat-pendapat dihias sekali dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Nabi, tapi tujuan dia apa dia? Untuk jauhkan manusia daripada perintah Allah, daripada sunnah Nabi. Uru-uru dengan cara tipu daya. Dengan kata pun. Dia siapa dia yang akan terkesan? Yang akan terkesan ni orang yang mana lemah yakin dengan akhirat. Sebab tu kalau satu orang yang mana yakin dengan akhirat, dia tak terkesan. Sebab tu Allah Taala sudah bagi panduan pada kita. Kalau tidak, tanpa panduan ni kita pun jadi haram juga. Jadi siapa dia terkesan dengan syubhat, dengan masalah-masalah halal ni, bila satu orang itu lemah tentang hidup akhirat. Sebab tu Quran banyak cerita tentang akhirat pada kita. Itu sama semula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabban wa bil islam. Nabi Muhammad nabiyyan wa rasulullah. Walhamdulillah.